Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Ailana, wakil Kupul 18, akan meneraka tentang biologi tingkatan 5, bab 10.4, teknologi hijau. Seterusnya, saya akan meneraka tentang definisi teknologi hijau. Teknologi hijau ialah pembangunan dan aplikasi produk, peralatan serta sistem untuk memelihara alam sekitar serta alam semula jadi dengan meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif dari aktiviti manusia. Penggunaan teknologi hijau. Yang pertama, meminimumkan degradasi alam sekitar. Yang kedua, pembebasan gas rumah hijau yang rendah atau SIFA. Yang ketiga, menjimatkan tenaga dan sumber asli. Yang keempat, selamat digunakan dan menyediakan persekitaran yang sihat. Yang terakhir, menggalakkan penggunaan sumber yang boleh diperbarui. Seterusnya, saya akan menerangkan dasar teknologi hijau negara ataupun dikenali sebagai DTHN. Dasar teknologi hijau negara ini dilancarkan pada Julai 2009 dan menekankan pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan mampan. Tonggak dasar teknologi hijau negara pertama sekali ialah ekonomi, kedua ialah sosial, ketiga ialah tenaga dan akhir sekali ialah alam sekitar. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang inovasi Malaysia. Seperti yang kita lihat, green building atau bangunan hijau merupakan satu konsep pembinaan yang bercirikan teknologi mesra semula jadi, dan matlamat utama konsep ini adalah untuk mengutamakan sumber semula jadi. Contoh sumber semula jadi, tenaga solar, air dan bahan pembinaan. Baiklah, saya akan menerangkan tentang sumber semula jadi tenaga solar. Kegunaan, panel solar menukarkan tenaga solar kepada tenaga elektrik. Yang seterusnya ialah air. Sistem penadahan air hujan digunakan semasa menyiram bunga atau mencuci tandas dan sebagainya. Kemudian bahan pembinaan. Kegunaan dia menggalakkan penggunaan bahan kita semula yang telah digunakan. Seperti kita lihat contoh gambar pusat kita semula Seri Berjaya dan bangunan Perdana Putra ialah contoh green building. Kemudian saya akan menerangkan tentang amalan berkonsepkan teknologi hijau. Pertama, menghasilkan ekoenzim dari sisa buah-buahan sebagai ejen pembersih. Kedua, menyitara sisa dapur dan sisa makanan untuk menghasilkan baja semula jadi. Tiga, menghasilkan biogas dari sisa pepejalan organik. Keempat, menghasilkan tepung daripada kulit pisang untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan bioplastik semula jadi. Dan terakhir sekali, menghasilkan baja folia dari sisa dapur untuk kegunaan pada daun sebagai penggalak pertumbuhan sayur-sayuran. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang aplikasi sains sosial untuk menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar. Baiklah, bidang sains sosial menggunakan kaedah saintifik untuk mengkaji bidang kemanusiaan. Salah satu bidang sains sosial ni ialah pendidikan. Malaysia dalam rancangan ketiga menekankan terhadap pendidikan alam sekitar dan ia juga diperkenalkan dalam sistem pendidikan Malaysia. Pendidikan alam sekitar ni bertujuan membentuk satu generasi sedar akan alam sekitar serta masalah-masalah yang dihadapi oleh alam sekitar. Seterusnya, komunikasi. Komunikasi merupakan cabang dalam bidang sains sosial untuk memainkan peranan dalam menyelesaikan masalah dan cabaran alam sekitar melalui media massa, risalah, majalah, poster dan filem. Contoh aktiviti menjaga alam sekitar ialah kempen menggalakkan penduduk mengurangkan penebangan pokok,
aktiviti gotong royong di kawasan perumahan sekolah, taman rekreasi atau pantai. Seterusnya pertandingan kebersihan dan keceriaan taman. Baiklah, akhir sekali, saya akan menerangkan tentang objektif pendidikan alam sekitar. Pertama sekali, objektif pendidikan kita terhadap alam sekitar ni ialah meningkatkan kesedaran individu dalam masyarakat terhadap alam sekitar dan masalahnya. Memberi pengetahuan kepada individu dan masyarakat tentang alam sekitar, masalah serta peranan dan tanggungjawab. Memperoleh kemahiran untuk menyelesaikan masalah alam sekitar. Dan yang terakhir, mengambil berat tentang alam sekitar dan sanggup melindungi dan memajukan alam sekitar. Itu saja penerangan daripada saya. Sekian, terima kasih.